Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera ladies and gentlemen, abang kakak, nakama-nakama semua. Alright, so hari ni saya nak buat review kepada chapter One Piece yang terbaru, iaitu chapter 1052. Betul. Bersama dengan tak lain tak bukan Wibro. Gang, WhatsApp. Ya, WhatsApp. Dan untuk pengetahuan korang, ini adalah part 2. Part 1 kita dah borak dekat channel Wibro, so korang boleh check channel Wibro nanti lah. Alright. So, dekat part 1 tadi kita dah cerita pasal apa yang berlaku dekat pengawalan chapter kali ni. So, sekarang kita nak sambung lah dekat ID Studio ni. Part 2 dah dekat channel ID Studio lah. Alright, so kita start dengan Yamato for Nakama. Yamato for Nakama. InsyaAllah dah. InsyaAllah. Sekarang dia punya percentage tu dah naik lah. Percentage dia dah naik lah. Hari tu 90 kan. Hari ni berapa? Sekarang dah 95 lah. Ya kan, 99.99. Ya, next chapter insyaAllah. Alright, so kita dapat tengok awal-awal tu, kita dapat tengok yang Yamato berada dekat atas Castle Oden, dekat Castle Wano tu. Dia cakap yang dia tak lapar. Dia tak lapar. Padahal dia lapar. Saya pun awal-awal baca, padahal dia lapar. Saya so macam baca kenapa kan? Apa halnya kan? Kenapa dia tak makan ke apa kan? Lepas tu tiba-tiba kita dapat tengok Hiyori dia bagi tahu dekat abang dia yang Zoro dengan Luffy Taro telah pun sedarkan diri. Dan bukan setakat Momo saja, dia cakap juga kat Yamato. Dia panggil Yamato sekali dan kita dapat tengoklah bang, the man, he's back. The goat, the man has woke. The goat is back. Wake up, yeah. Ya, betul. Ya, itu Luffy dan juga Zoro lah. The goats lah, the goats. Betul. Dan bang, benda yang kelakarnya, bila orang bangun je, of course, benda pertama yang diorang nak, Luffy dia nak daging, Zoro dia nak sakit. Yes. Benda yang klise lah, tipikal lah. Dua ekor ni memang tu lah diorang akan cari. Memang, ya betul. Itu je, tak ada benda lain lah. Even ada perempuan-perempuan kat tepi ke apa ke, tak ada. Dia, itu dulu. Dan kita dapat tengok satu panel yang lawa jugalah, Oda lukis, which is semua kru ada. Ada Nekomamushi ada, Jinbei, Yamato berlari kat dalam mereka, Momonosuke. Tapi Robin tak ada. Robin tak ada. Ya, betul. Baru tadi saya nak cakap Tama pun ada. Lepas tu baru saya nak cakap Robin ada. Tapi tak apa. Robin tak ada. Risau ni. Risau dengan dengan apa yang jadi dekat awal chapter dengan akhir chapter ni. Risau. Betul. Tapi memang risau ni. Dia pergi mana? Dia nak menjawab sekarang ke apa? Tak ada kan. Boleh nanti jawab sekarang. Dah dekat bila dah. Sekarang pun boleh. Tak ada masalah. Nak jawab nanti pun boleh, nak jawab sekarang pun boleh. Sekarang aku rasa dia ke Poneglyph ni tempat. Ya, betul. Ya, betul. Dan kalau abang perasan, Denjiro pun tak ada kat chapter ni. Denjiro dia ada kaitan dengan Kaido dan juga Orochi. Mungkin dia tahu something. So maybe Robin dengan Denjiro. Mungkin. Dan juga Inuarashi. Inuarashi pun tak ada. Ashura ada arwah. Chapter kali ni. Inuarashi. Yes. Inuarashi. Bukan Ashura tak. Inuarashi yang anjing. Dogstorm. Okay. Boleh predict lah. Yang chapter depan kita akan nampak Robin. Jangan risau peminat Robin. Ya. Rasanya chapter depan kita nampak Poneglyph tu dengan Robin dengan Ashura. Inuarashi. Inuarashi Denjiro lah. Dan kita juga akan dapat tengok lelaki yang terbang menggunakan tumbuh-tumbuhan tu. Yes. Ataupun Robin akan berjumpa dengan lelaki yang terbang tu, terserempak seperti mana Aokiji suatu ketika dahulu. Ya, betul. Tapi yang bukan kelakar lah. Ini maksudnya satu benda yang agak serius juga lah. Sebenarnya bukan kelakar. The gang tak tahu lagi dia ni. Tak pernah lagi jumpa muka dia. Tak tahu dia ni siapa. Semua tak tahulah. Even kita pun tak tahu. Betul. Kita pun tak nampak lagi. Ya, muka dia kan. Bang, saya memang excited nak tengok muka dia. Pertama kali benda saya nak tengok muka dia dulu. Betul. Tapi dalam Wano ni, lepas Oda reveal muka King dengan muka Momonosuke, jangan risaulah. Muka Green Bull ni, ya betul, mesti cantiknya, InsyaAllah. Okay. Alright, so lepas tu kita dapat tengok yang Momo bagi tahu dekat Luffy dengan Zoro yang dia jangan makan banyak sangat, jangan minum banyak sangat, sebab kita akan ada buat festival. Dan kita dapat tengok yang Luffy dengan Zoro memang macam siapa ni? Siapa ni? Anak siapa ni? Lepas tu dia terus sama makan kan. Tapi bang, dekat sini saya nak point sikit. Ada satu part tu memang agak cute lah, di mana kita dapat tengok yang
Yamato peluk Luffy, Chopper peluk Zoro. Kita dapat tengoklah bond diorang. Sebab tu saya cakap yang Yamato punya percentage nak jadi nakama tu dah naik sikit. Zoro dengan Chopper ni memang sebenarnya terkenal juga. Dia orang punya bonding tu ada. Ya betul. Chopper dengan Zoro memang terkenal daripada dulu lagi sebenarnya, daripada Alabasta lagi pun sebenarnya. Dan Yamato dengan Luffy cantik. Memang cantik lah. Memang cantik sangat lah. Memang terbaik. Lepas tu Momo buat hal. Sebelum buat hal tu dia kenalkan diri dulu. Dia Momo dekat Luffy dengan Zoro. Zoro dengan Luffy memang terkejut lah kan. Tiba-tiba dah besar kan. Lepas tu dia buat hal bang. Iaitu satu benda yang saya rasa ramai orang daripada dulu memang tak suka Momo ni. Saya rasa termasuk abang, termasuk saya. Saya tak sangat lah, tapi ada juga rasa menyampah jugalah kan. Tapi ya kan, dia buat benda yang sama dia buat macam dulu dekat Punk Hazard Arc dan nak on the way ke Dressrosa Arc tu lah dalam Thousand Sunny, di mana dia bersama dengan Nami, di mana dia pegang Nami punya alat sulit, tuan-tuan dan puan. Alat sulit. Kita tak boleh sebut perkataan tu. Ini kid show. Ini kid show budak-budak tengok. Alat sulit yang bawah dah. Oh ya. Bukan sama je ke? Mana ada. Habis yang tu kita panggil apa? Panggil je dada ke, breast ke. Oh, okay guys, saya memang tak tahu. Selama ni saya memang panggil alat sulit guys. Kedua-duanya saya panggil alat sulit. Saya minta maaf. Tapi ini adalah PG show. Ini adalah PG punya video. Budak-budak tengok video ni, betul tak? Tapi tak apalah. Betul. Yang penting Momo dia pegang Nami. Dah. Momo pegang Nami punya aset. Asset, yes. Lepas tu dia kena penumbuk Nami. Satu benda yang saya rasa semua orang ternanti-nanti Momo kena benda tu. Lepas tu kalau ikut yang bawah ni macam kelakar lah bila Sanji dengan Brook tu macam padam ke kau. Inilah reality sekarang. Selamat datang ke adulthood. Yes. Ke Brook dengan Sanji memang kelakar. Memang macam padam ke kau tak dapat lagi benda ni. Ya tu. Lepas tu Momo cakap, alah kenapa kan dia masih lagi 8 tahun walaupun of course lah dia dah besar kan, tapi dia still lagi 8 tahun. Lepas tu kita dapat tengok yang Yamato cakap yang he's still a child on the inside. Ya betul. Lepas tu dia ni comel lah. Lepas tu nampak macam Oden lah. Dia buat dia letak mangkuk atas kepala Oden tu. Oden pula Momo. Aduh. Tapi nampak macam Oden baik. Betul. Nampak macam Oden. Panel ni. Betul. Memang kelakar juga kat situ. Yes. And then Nami sebut benda yang ramai baca ni rasa macam alah. Let's go baca ni. Yamato, let's take a bath together. Kita yang baca ni pun sudah. Your Virgil has ended, right? Bila baca Virgil ni kita macam Virgil bandai ke? Kan rupanya Virgil ni macam satu, kalau dalam Melayu kita Nazar lah. Dia takkan makan mandi selagi Luffy dengan Zoro tak bangun lah, which is bakal captain dia dengan bakal vice captain dia nampak saja tambah tu. Betul. Cakap pasal Nazar Adam. Kita tahu yang ada someone yang dah lama tak makan minum juga. 3 tahun dah dia tak makan minum. So orang ada cakap pasal benda ni jugalah. Adakah someone tu tak makan minum sebab dia ada something, dia ada janji something juga ke, ataupun dia ada nazar something untuk country Wano ni? Kita tak tahu, mungkin ada kaitan. Mungkin Oda buat foreshadow kat sini kan. Ya. Boleh, itu boleh jadi juga. Tapi satu lagi possibility adalah dia punya devil fruit tu. Yes. Devil fruit tu yang telah makin lama makin dikonfirmkan lah dalam hujung chapter ni kan. Kita pun dulu dah pernah borak. Dah banyak. Saya pun dulu dah waktu ID Studio first start dulu pun saya dah cakap dah pasal benda tu dulu back in 2020 dulu. Saya cakap kat orang, lepas tu orang kata saya tiru Kimi Skoweto lah. Habis tu itu nanti kita borak. Tapi okay. Okay. And then kita nampak sambung. Sebelum yang abang nak cakap, saya tahu abang nak cakap apa, tapi sebelum tu kita dapat tahu yang Luffy cakap yang Yamato Luffy, Jinbe dia kata Yamato is a good person, dan Luffy cakap yang dia sihat disebabkan Yamato buat benda macam tu. So itu sebenarnya tambah lagi bang, percentage tu tambah lagi bang. Bila dah dapat confidence daripada Jinbe, daripada Luffy, Zoro pun nampak relax je kan. So okay Zoro tak question apa-apa pun. Tak ada question apa-apa pun. Mungkin sebab kita tahu yang diorang semua haki observation diorang ada kan. So diorang macam diorang tahu pasal benda tu. So kita ada momen Sanji dengan Zoro kat sini.
Aduh. Itu Zoro dibersihkan oleh Komurasaki Hiyori. Ya, betul. Bengang lah. Itu orang bengang tu. Dia bengang sangat-sangat tu. Saya rasa kan waktu yang betul time yang Hiyori buat Zoro tu kan, dia tengok pada jauh kan, macam kenapa bukan aku. Lepas tu sambung lagi lawak tu bila kita teringat yang Sanji pernah cakap kat Zoro dekat telefon. Kalau dia tak lagi jadi diri dia, bunuhlah aku. Which is waktu ni baca chapter ni memang sedih lah. Sedih bang, betul. Sedih lah. Tapi bila dah sampai sini dia jadi kelakar. Lepas tu kita dapat tengok Zoro terus ambil pedang dari dua. Dan dekat CD bang, dekat panel ni bukan setakat kita ada Zoro dengan Sanji gaduh macam biasa tu lah, tapi dekat depan tu kita dapat tengok yang Yamato tolak offer Nami nak mandi bang. Macam tu kita rasa macam aduh, tak nampak tak dapat Yamato mandi. Lepas tu Kiku pula nak mandi dengan Nami. Kiku pula nak mandi. Aduh, saya dah rasa macam alamak apa ni. Aduh, tapi saya nak point tadi yang pasal Hiyori dengan Zoro tu. Tak silap saya Hiyori ada cakap kat Zoro, awak suka tak saya buat apa, saya lapkan awak macam ni. Lepas tu ayat tu juga yang buatkan Sanji marah. Lepas tu apa yang macam Hiyori tu macam flirt dekat Zoro lah. Dia ada cakap macam ada love kecil kan. So kat anime nanti mesti kelakar benda tu. Kat anime nanti. Betul. Ya. Dan lepas tu kita dapatlah kita tengok bang panel which is the highlight of the chapter kan. The highlight of the chapter is not Ryokugyu. The highlight of the chapter is this one. Dah tercakap nama dia. Alamak. Alah, dia tadi dah sebut dah. Which is jujur lah saya pun boleh cakap is the highlight of the chapter, tapi bukan yang part mandi tu, tapi part yang sebelah tu nanti kita akan cakap lah, which is 3 kapal tu. Memang lukisan tu saya akan highlight sekejap lagi lah benda tu, sebab saya memang akan highlight sangat benda tu. Tapi sekarang kita cakap pasal mandi tu dululah, which is Yamato pergi mandi juga guys. Jangan risau, Yamato pergi mandi juga, tapi plot twistnya mandi dengan lelaki. Ya. Mandi dengan lelaki Mat. Ya betul. Itulah dia Yamato kita. Yamato kita. Bila aku baca, aku sebenarnya tak perasan. Aku macam mana Sanji tak ada ke time moment best ni. Rupanya geng Sanji dah tewas kat arwah dah kat belakang dah. Dia tewas kat belakang. Aduh, berapa banyak pula lah stok orang darah orang Wano nak ambil. Untuk Sanji dah terbang lah. Dah terbang lah. Terpancuk-pancuk dah dia. Lepas tu Zoro kita dapat tengok dia gelak-gelak je sambil dia pegang sakit tak? Yes. Dia pegang sakit. Lepas tu ada Nekomamushi pun join dia orang. Kita tahu Nekomamushi memang suka mandi. Ada Jinbei kat situ. Dan ada Brook juga dekat situ. Ada Momonosuke, dia terkejut sebab Yamato pergi mandi dengan dia orang semua. Betul. Dan panel ni akan buatkan ramai orang akan 2 panel ni lah sebenarnya. Panel scene mandi ni. 2 panel ni. Sebenarnya orang putih je banyak bising pasal benda ni lagi kan. Jantina Yamato, Jantina Okiko, transgender. Kita tak payah sebut lah. Ya betul, kita buang masa lah. Kita dah tahu Oda pun dah jawab semua. So kita menikmati je lah panel ni. Menikmati je. Yamato mandi, Nami mandi. Ya betul, semua. Cuba tak ada Robin je lah. Itu dah. Sebenarnya aku dah tahu kenapa Robin tak ada dalam ni. Takut nanti terpancuk darah tu lagi yang. Takut kita tak boleh control. And Okiko ada dan Oda cover badan Okiko dengan kain menunjukkan yang Okiko tak ada. Yeah. You know what I mean. Tapi bang sebenarnya kan tak ada Robin pun tak apa bang sebenarnya. Asalkan ada Shinobu. Allah. Shinobu buat apa Mat? Lepas tu ada Komachio kat tepi tu. Ada Komachio. Ada dengan carrot kat belakang. Carrot pun ada out of nowhere. Carrot tu out of nowhere. Tiba-tiba ada kat belakang tu kan. So carrot yang bawah 18 tak silap aku pun boleh tahan juga Tahan Mat. So bang, jap. Disebabkan carrot ada dekat panel ni, adakah dia akan jadi next nakama juga? Adakah percentage dia? Macam mana bang? Tak ada kan? Tak ada. Tapi Yamato memang dah 95% lah. Lebih daripada 95 saya rasa kalau tu. Okey. Sambung. Okay, so kita kembali ke Tokage Port, which is one of the best moment jugalah. Sebelum kita cerita pasal Long and Kid tu, saya nak highlight lukisan Oda tentang 3 kapal, which is Thousand Sunny, Victoria Pang dan juga Polar Tang. Bang, saya banyak kali saya baca chapter ni,
saya memang sukakan lukisan ni dan saya boleh cakap lukisan ni adalah lukisan favourite saya dalam chapter kali ni. Panel yang paling saya suka. Lawa bang. Betul bang saya cakap. Lawa bang. Saya memang minat kapal. So memang tengok bila macam tu kan lawa. So it's great lah. So saya nak highlight benda tu je sebenarnya. Lawa lah. Kita dah sebab One Piece ni dah lama Oda tak highlight kapal-kapal kan. Lepas tu dapat pula 3 kapal. Victoria Pang tu gambar dinosaur pula. Saya pun baru habis tengok Jurassic Park. So Jurassic Park pula, Jurassic World. Boleh lah. Okey lah. Alright. Lepas tu kita dapat tengok yang Franky dengan Usopp tak join diorang mandi sebab diorang betulkan 3 kapal tu, which is Thousand Sunny, Victoria Pang dan juga Paula Tang. Dan diorang juga bukan cakap betulkan 3 kapal tu saja, tapi diorang betulkan juga General Franky bang. Robot. Betul. Dan kita dapat tengok reaksi beberapa orang which is lelaki yang minat robot, dan saya tak sangka bang seseorang akan minat robot tu jugalah, which is Killer bang. betul. Killer pun teruja kat tengok. Teruja bang sampai kena marah ni. Tak adalah kena marah, tapi kena tegur dengan captain dia which is Eustace Captain Kid lah. Yes, jangan nak member sangat dengan diorang tu. Ya, betul. Kita kena jaga kita punya guard kan. Ya, betul. Diorang kena jaga guard juga. So dia ada mention with the Emperor's gone, we gonna have the biggest target on our back. Ya, betul. Dan bukan setakat dekat Kid Pirate saja, tapi untuk Heart Pirate dan juga Straw Hat Pirate lah. 3 lanun ni lah yang sekarang ni tengah memang jadi target lah sekarang ni. 3 orang ni. Yes. Dan sikit-sikit dia masuk pasal bounty pula kan. Sikit-sikit lah. Mula dengan Beppo. Do you think the captain's bounty? Lepas tu Law pun sebelum tu Law ada highlight juga di mana Law cakap walaupun negara ni negara tertutup, tapi tak mustahil yang news dah sampai ke negara luar. Yes. Dan dah 7 hari dah pun. Dan kita dapat tengok Numbers ada satu yang terselamat. Yes. Which is dia bekerjasama dengan satu karakter yang dah insaf dah saya rasa Apo tu. Macam mana bang? Abang rasa? Dah insaf ke? Tak insaf ni. Tak dia tak ada effect sangat. Apo ni dia lalang ni Apo ni. Dia boleh ke sini, dia boleh ke sini. Tapi dalam chapter kali ni boleh cakap dia baik sikit lah, di mana dia bagi tahu pasal news tu. Di mana dia campak dekat Kid tentang bounty mereka yang baru, updated bounty tu, dan the next Yonko have been updated, man. Okay. Bounty, of course, Straw Hat Pirate akan dapat bounty. Lagi-lagi, The Worst Generation, 5 orang tu, which is Luffy, Zoro, Kid, Killer dengan juga Law. 5 tu memang akan naik mendadak. Rufus Karakter Rufus. Okay, sebelum saya tanya yang lain, kita fokus 5 ni dulu je lah bang. Abang rasa macam ni? Bounty mereka berlima ni. Sebelum pergi part prediction number tu, aku nak cakap pasal momen bila aku baca. Okay, boleh. Tak ada masalah. Bounty ni. Memang dia dah tak boleh bernafas. Dia memang hype. Dia punya hype tu dah real. Macam kalau saya hype nak tahu bounty punya amount kan. Kita panggil amount kan. Dan saya nak tengok gambar. Adakah dia updated ataupun masih lagi guna gambar Luffy tersenyum tu, Zoro macam tu. Nak tengok gambar barunya. Nak tengok gambar baru. Gitu. So memang hype juga. Tapi bila baca ni, kita sebagai pembaca, aku sebagai pembaca dah lama, I mean page tu dah, aku dah sedar dah, ini nak ujung-ujung dah ni. So aku dah, without pergi ke next page pun aku dah tahu kita tak nampak kat chapter ni, kita nampak kat chapter depan. Dan the reason kenapa aku confirm nampak kat chapter depan, sebab Oda sendiri yang tease itu chapter terakhir sebelum the long break. Sebab mesti akan ada benda besar. Mesti dia nak bagi chapter paling besar and then break. Ya, betul. So memang jangan risau geng. Satu lagi kena expect cliffhanger. Satu lagi. Yes, cliffhanger kat ujung-ujung memang akan ada. Adakah bounty Luffy tu dia sorok nombor 3 nombor depan tu? Okay. Tapi of course geng, korang yang menanti jangan risau, aku berani bet the whole bank account minggu depan kita nampak bounty semua orang. Jangan whole bank account bang. Jangan risau. Saya takut. Jangan risau. Aku memang kena lari daripada spoiler. Kali ni memang aku kena tutup. Hari Selasa tu aku tak buka bro tu. Betul. Memang tak nak tengok satu nombor pun. Sebab buat reaction, saya pun akan buat reaction. Tapi ID Studio punya reaction minggu depan mungkin akan keluar lambat sebab saya ada ujian memandu. Saya ada kelas memandu. So lambat sikit akan keluar di Jumaat tu. Tapi sebab chapter selalu subuh dah keluar.
Selalu subuh dah keluar. Subuh, okay, saya boleh check rekod waktu subuh lah. So, expect hari Jumaat untuk ID Studio dalam malam lah, pukul 8 macam tu lah. Untuk ID Studio punya reaction dan special news. Ni special news untuk diorang semua. Special news. ID Studio akan kembali buat analisis/review untuk chapter minggu depan. Mantap. Saya tahu semua orang tunggu saya buat benda tu dan saya akan buat lah untuk minggu depan. InsyaAllah. Dan reaction akan ada jugalah. Okay bang, macam mana prediction untuk Mon Bounty? Prediction Luffy macam biasa 5 bilion. Disebabkan Law dengan Kid dah dapat title Emperor. Tak confirm lagi tapi aku memang rasa memang dia orang dua lah. Saya pun memang siapa lagi. Sebenarnya aku kurang setuju kan. Aku tak rasa dia orang selevel itu. Tapi Oda decide untuk bagi dia orang Emperor, mungkin dia orang atas 2 bilion lah, at least 2 bilion lah. Kan? Sama dengan Blackbeard. Ya betul. So mungkin Law dengan Kid 2 bilion something. Zoro mungkin atas daripada King sikit, 1 point berapa? King berapa? 1.3 sama 1.5 ke kan. Adakah dia akan atas Sanji? Atas Sanji, of course. Atas Sanji, of course. I'm gonna bet my whole bank account again. Bounty Zoro atas Sanji. And mungkin Bounty Robin mungkin kali ni tinggi macam prediction ramai orang. Kimi ada predict juga. Kimi dia predict Robin nombor 2 dalam squad tau. Dia predict nombor 2 dalam squad tau. Zoro nombor 4 bang dia letak. Siapa nombor 3? Sanji. Sebab dia ada kaitan dengan Jerma. Salah Kimi, salah. Zoro nombor 2. Robin aku masih letak Sanji dulu lah. Sanji nombor 3, Robin mungkin nombor 4. Tapi amount yang akan lebih 1 bilion lah. Yes, 4 orang ni akan lebih 1 bilion. Of course Luffy, Jinbe mungkin tak. Minta maaf tapi saya rasa Jinbe tak. Kalau saya lah. Yes. Jinbe mungkin tak. Yamato pun mungkin tak sebab dia baru start sebagai pirate. Ataupun mungkin Yamato tak ada bounty lagi. Boleh jadi kan? Boleh jadi. So 4 orang pun dah cukup ramai. Sebelum ni pun Emperor semua 4 orang je. Maksimum yang lebih. Big Mom 2 orang je yang atas 1 bilion. Kaido 4 orang. Shanks misteri. Blackbeard misteri. So Adam pula macam mana prediction bounty diorang? Kita start dengan 5 orang tu dulu kan? Yes. Killer aku lupa. Killer bawah Zoro sikit lah. Bawah Zoro. Tapi adakah dia 1B? Satu je kot, 1.0 ke. Okay, faham. Alright, kalau saya pula Luffy of course dengan Nika, sebab dulu waktu yang saya predict saya tak cakap, sebab dulu saya cakap yang Luffy takkan 5B kan, sebab yalah mungkin sebab dia lawan Kaido je kan, tapi sebab sekarang ni dah jadi Nika semua benda ni, dah ada kemungkinan akan jadi 4 ke 5B lah, 4 ke 5 bilion lah, 4 ke 5 bilion lah saya rasa Luffy. Dan Luffy akan jadi the most tinggi lah dalam Alliance ni. Luffy yang paling tinggi lah because of Nika dah merge, dia kalahkan Kaido pula tu. So dia akan amount dia tu lah saya punya prediction. Law dengan Kid 2 ke 3. Tapi kalau nak tanya saya antara Law ataupun Kid yang paling tinggi, saya rasa saya akan cakap, walaupun saya minat Law is my favourite character, tapi saya cakap Eustace Captain Kid akan tinggi lagi. Yes. Saya akan cakap Eustace Captain Kid akan tinggi lagi. Dan Zoro 1.5 ke 2B. Zoro cantik sebab first dia kalahkan King, second dia scarkan Yonko Kaido, dia tank semua Yonko ke atas tu kan. Dan dia juga salah seorang daripada worst generation. Kena ingat tu. Betul. Harap ada orang rakam lah benda tu. Tapi jangan risau bang. Gambar dia potong Kaido tu akan sentiasa berada dekat wall saya ni. Akan sentiasa ada ni. Curse of the Dead Ya, betul. Curse of the apa tak? Ni ada dekat ni. Walaupun spoiler kepada orang-orang anime tapi tak apa. Manga tengah tengok benda ni. Ya, saya tengok. Ya. Dan untuk Killer, saya minta maaf tapi saya punya prediction adalah antara 900k hingga 1 bilion. Bawah 1 bilion lah kan. Tapi kalau lebih sikit macam 1.1 ke macam tu lah. Sebab Killer saya rasa dia tak ada apa sangat lah. Dia just kalahkan Hawkins je.
Tapi aku bila fikir balik setuju juga. Macam kalau letak 1 bilion sama level dengan kategori, which is agak tak make sense. Macam betul. Macam tak tu kan. Macam mungkin macam dia ni pada saya mungkin tak sampai 1 bilion pun mungkin killer ni boleh macam Peros lah. Dia punya role kan. Lebih kurang lah. Tapi loyalty dia kepada Kate memang kena respect. Killer. Dan brotherhood. Betul, brotherhood. Dan untuk Straw Hat pula, saya rasa saya ikut macam abang. Memang Luffy, Zoro kena atas Sanji. Bukan sebab saya suka Zoro ke apa ke, sebab Zoro dah scarkan Kaido lah. Benda-benda yang saya cakap tadi tu lah. Semua tu lah. Dan Sanji nombor 3, Robin nombor 4, nombor 5 Jinbe, nombor 6 nombor 6 mungkin orang takkan setuju, tapi saya akan letak God Usopp. Faham. Lepas tu saya akan letak Frankie. Lepas tu saya akan letak Jinbe. Saya letak nombor 5 kan tadi? Okay, sebab saya lepas tu saya akan letak Bro, Nami dan juga Chopper lah. Persoalannya, adakah Chopper akan dapat bounty yang betul? Ataupun masih lagi terus? Yes. Dia betul lah. Tapi saya rasa mungkin dalam 50 ribu macam tu je lah. Janganlah expect 200 ke 300. Boleh expect, tapi jangan expect too high lah. Saya berani cakap macam tadi tu sebab dia punya role yang dia curekan everyone tu, lepas tu dia tampar Queen semua tu kan. Betul. Dia ada momen-momen dia juga. CP0 ni dia memerhati guys. CP0 ni dia memerhati. Kena ingat tu. Dan untuk Yamato, kalau dia ada bounty, saya rasa atas 700k, sebabkan dia punya kekuatan, kita tahu power dan connection dia dengan Kaido, which is dia merupakan anak perempuan Yonko Kaido, Onihime, dan dia juga merupakan bakal Straw Hat. So 700k ke atas. Tapi saya tak rasa yang Yamato akan ada bounty lagi lah. Tapi saya nak Yamato ada. Tapi saya akan cakap Yamato tak ada sebab saya tak nak letak expectation terlalu tinggi lah. Nanti akan sedih kan. So betul. Kalau aku Yamato, aku nak letak dia ni lah 550. Boleh juga. Tapi kena atas 500 abang kan. Kena atas 500. Kalau bawah 500 tu macam Kenapa 550 dah aku letak? Kenapa? Sama dengan Ace. Sama the only friend she had lah. Jadi feeling sikit tu. Ya, betul. Boleh jadi juga. Maaf, saya lupa bounty Ace saya lupa. Sorry. 10 tahun lah Mat. 10 tahun dah. Okay, itu betul juga. Kita dengan expect high. Let's say lah Luffy punya 3 bilion je, janganlah kita macam cewa lah. Salah prediction nak apa. 3 bilion banyak apa? Betul kan? At least atas 2 lah. Luffy ni kena atas 2 lah. Yes. Settle lah bounty settle. The next Yonko bang. Memang dia orang kan. Memang 3 orang tu lah, yang Law, Kate, Luffy lah kan. Aku tak setuju. Tapi nampak macam mana Yonko baru. Kalau tak, nanti tak balance lah. Saya rasa macam kan, macam mungkin government buat macam ni sebab nak balance kan balik benda tu kan. Nak nama je. Betul. Dan saya nak tengok reaction Blackbeard bang. Secara jujur saya nak tengok reaction Blackbeard bang. Lagi excited nak tengok reaction Blackbeard daripada reaction Shanks, to be honest saya. Sebab Blackbeard ni dia special. Dia villain kan. So sebab mesti Azeh dia kata kan, terlalu awal lagi untuk korang semua. Macam tu kan. Ataupun mungkin dia akan cakap korang tak tahu apa yang aku akan plan. Ataupun dia cakap just rookie tapi dah dapat benda-benda macam ni, aku akan kalahkan korang. Mungkin kita tak tahu. Yes. Tak sabarlah nak tengok reaction semua orang. Ya betul. Part terakhir Dam. Ya. Sakazuki-san. Where are you? I'm in the sky. Please be more clear. Dia awal-awal tu orang ingat dia macam Doraemon pakai apa nama helikopter apa benda tu kan. Tapi rupanya dia pakai tumbuh-tumbuhan, dia pakai bunga. Dia terbang. Admiral punya entrance sentiasa one of the menarik. Kizaru atas peluru meriam, Aokiji atas basikal, dan Fujitora menjadi orang tua gambler. Kena ingat. Dan Ryokugyu kat sini terbang dengan pokoknya bang. Dia pada saya boleh jadi antara yang gempak juga bang. Hype dia kenapa bang? Kenapa? Dia datang seorang bang. Terbang. Lepas tu dia boleh pula hijack CP0 awal tadi kan. Dia siap boleh bagi arah ke CP0 lagi. Relax, biar aku yang pergi. Orang sejak kebelakangan ni orang agak downplay kekuasaan
Admiral. So kali ni kita tengoklah Rokyugyu nak buat macam mana. Rokyugyu bang, Admiral Rokyugyu ataupun nama nickname dia Green Bull lah. Tapi saya akan panggil Rokyugyu lah. Daripada dulu saya panggil Rokyugyu. Style kan? Rokyugyu tu nama dia style. Rokyugyu tu style bang, nama dia memang style. So kita dapat tengok yang dia terbang menggunakan tumbuh-tumbuhan. So adakah teori kita selama ni betul? Iaitu dia pun merupakan pemakan devil fruit, tumbuh-tumbuhan. Rasa-rasanya lah. Saya rasa dah boleh kata 90% confirm lah. Tumbuh-tumbuhan lah. Dan itu mungkin juga punca kenapa dia tak makan dan dia suka jemur bawah tengah bawah matahari, photosynthesis. Tapi benda tu yang dia tak makan tu pula juga boleh jadi yang Wano tu lah. Yes, Wano punya yang tu buat di awal chapter dia tak makan sampailah Zoro dan Luffy bangun. So aku berpendapat yang mungkin Rokyugyu ada nazar something. So that dia tak makan 2-3 tahun ni. Betul. Mungkin akan terjawab chapter depan. Ya, betul. Banyak benda yang kita kena fikirkan dalam chapter depan ni. Adakah dia akan jumpa dengan siapa dulu? Adakah dia akan jumpa dengan Robin? Adakah dia akan jumpa dengan geng-geng Luffy semua? Tak tahu. Tak tahu dia akan jumpa siapa. Yang pasti dia dah sampai dekat Wano lah. Itu yang pasti. Adakah dia lalu Tokage Port tu? Saya jangan tanya sebab saya memang tak tahu. Yang tahu yang dia dah nampak Mount Fuji tu je sekarang ni. Dan dia kata dia dah nampak Wano kat depan dia. Dia kata. So make sense juga dia masih lagi dekat perairan, dekat air terjun tu. Boleh jadi juga. Kalau cakap Mount Fuji ikut prediction kau mungkin Poneglyph kat situ. Ya. Tak sabarlah. Tak sabar. Chapter depan ni memang tak sabar nak tunggu kan. Kalau ikut nak baca je spoiler hari Selasa tu. Tapi sebab nak buat reaction, nak buat action tak boleh. Kau akan nampak bounty tu. Itu bagi aku, bounty jangan spoil lah. Bounty jangan. Jangan Mat. Aku kena lari Mat. Kena lari. Grup WhatsApp tu kena mute lah. Abang Agus tu tiba-tiba cari tu kan, dia baca, dia kata siapa dah baca spoiler. Alamak, dia buat muka sedih. Saya dah fikir apa benda sedihnya. Rupanya pasal yang awal-awal chapter tu lah. Betul. So kena kena respect sikit lah. Kena respect sikit orang yang tak baca kan. Respect. Tolong jangan bagi spoiler. Mungkin time video ni keluar spoiler dah ada. So tolong jangan komen kat bawah. Please tolong. Please, walaupun saya secara peribadi saya dah tak baca komen apa pun, tapi tolong hormat orang lain. Itu je lah apa yang saya boleh cakap. Betul. Okay, untuk kat sini. So itu je kot untuk chapter 1052 kan? 52 kan? Yes, 52. Alright. So macam mana? Apa pendapat korang tentang chapter kali ni? Korang boleh tinggalkan kat bawah. Apa prediction korang tentang chapter depan, which is chapter 1053, chapter yang sebelum kita berehat. Sebenarnya berehat lama Untuk orang yang tak tahu, Oda tak pernah ambil rehat selama ni. Ya, betul. Sejak Marineford yang time skip tu 2010 2011 dulu. Lepas Marineford. Lama dah lah. Mungkin ada juga orang yang tak tahu yang Oda pernah ambil rehat macam ni kan. Sebab mungkin saya rasa sebenarnya 5 minggu tu 5 minggu. 5 minggu je, tapi kali ni Oda ambil sebulan lah. 4 minggu. Tapi saya rasa dia deserve lah benda tu. Oda deserve everything semua kan. Alright, so benda tu kita akan borakkan hari lain. Dan insyaAllah waktu rehat sebulan tu pun akan ada collab ada ID Studio dengan Wibro. Kita akan bincangkan pasal filem Red, InsyaAllah. Dan prediction untuk the next saga, which is final saga kita, apa RR yang akan ada semua tu. Kalau ada cadangan korang boleh tinggalkan kat bawah jugalah. Apa cadangan korang untuk kita punya collab sepanjang Oda bercuti ni. Sebab video memang jujur cakap saya pun dah start uni. So video pun macam tu lah kurang-kurang. Saya rasa Wibro pun sama kot depan ni sebab Oda tak ada reaction lah. Mungkin anime je lah kot kan. Susah lah. Tak ada manga nak cerita kan. Kena cari topik-topik baru lah. Ya, betul. Mungkin kena collab dengan orang lain ke kan. Tengok macam mana. Ya, betul. Alright, so itu saja daripada kita orang berdua. Maaf kalau ada terkurang dalam video kali ni. InsyaAllah kita jumpa lagi dalam the next video. Assalamualaikum guys. Jangan lupa untuk subscribe kita orang berdua. ID Studio Wibro. Assalamualaikum. Bye-bye. Ciao.